Daripada mana engkau dengar suara tu? Daripada kiri ke kanan ke atas ke bawah? Dia kata aku dengar suara yang Tuhan cipta untuk aku dengar tu bukan daripada kiri, bukan daripada kanan, bukan daripada depan, bukan daripada belakang, bukan daripada mana-mana jihad. Dan aku bukan dengar dengan telinga aku, kata Nabi Musa. Aku dengar dengan seluruh duduk tubuh tu. Itu kalam Tuhan tak sopan kalam makhluk. Seluruh badan aku ni dengar kalam yang Tuhan cipta ni. Bukan macam telinga ni. Telinga ni kita dengar suara makhluk dengan telinga. Adapun Tuhan tidak berhuruf, tidak bersuara. Dah lah tu. Kemudian bila Tuhan cipta kalam tu, Nabi Musa bukan dengar dengan telinga. Seluruh darah daging tulang Nabi Musa dengar. Kalam yang dicipta untuk Nabi Musa dengar. Lepas tu Nabi Musa bila dengar kalam Tuhan yang disebut dalam kitab, badan dia naik cahaya. Nur dia naik. Sampai disebut dalam ayat dalam kitab Jawahirul Tauhid, bila Nabi Musa balik turun daripada gunung, orang kalau tengok Nabi Musa buta. Tak mampu tanggung tengok nur badan yang naik terang menerang kerana berkat dia mendengar kalam-kalam Tuhan Tuhan ciptakan. Sampai disebut dalam ayat Nabi Musa kena usap mata kawan tu, barulah dia celik balik. Nabi Musa bila dia dengar kalam Tuhan, dia turun daripada Tur Sina tu, dia tutup telinga dia. Kenapa? Dia tak mau dengar kalam makhluk, tak seronok lagi. Dengar ucapan Tuhan baru seronok lagi. Sedap, lazat seluruh tubuh dia. Dengar bicara dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi sama dengan makhluk. Tuhan bercakap bukan berhuruf, bukan bersuara. Tetapi Tuhan cipta kalam-kalam dan kudrat dia, menterjemahkan bicaraan dia, perkataan dia. Faham? Tu akidah kita di sudut jemaah tu. Mengenai dia elok. Saat kita faham Tuhan cakap kita ada huruf dan suara pula. Menumpang dia ni. Kita bercakap ni, suara kita menumpang dia ni. Angin lorok. Kalau Tuhan cakap ada huruf dan suara, perkataan Tuhan tu tumpang dia angin pula macam kita. Sombong dengan makhluk juga. Faham? Dia nampak lah ni. Faham? Tu kalam Tuhan. Tu bukan sembarang kalam Tuhan. Jadi pangkat Nabi Musa tu rendah ke tinggi. Dikatakan wahyu ni, wahyu hak Jibril berturun tu bukan direct dengan Tuhan ini. Wahyu hak Jibril berturun tu pun disebut dalam kitab. Kalau turun kepada Rasulullah, waktu Rasulullah tengah bersembang dengan sahabat, muka Nabi berubah. Muka Nabi jadi macam pucat sebab berat ada tanggung. Tu baru kalam hak Tuhan kita. Bukan sebenar-benar lagi. Kalam yang kita tahu tu sebagai terjemah daripada sifat kalam Tuhan. Bagi Nabi Muhammad faham dalam bahasa Arab. Jibril berturun sampai kat Nabi Muhammad. Duk menyembang dengan sahabat gelak-gelak ni. Muka lain. Sahabat heran pasal apa? Mula-mula tak faham. Pelik tak? Dah lama duk Rasulullah tahu dah. Kalau Nabi diam muka lain tu, ada wahyu sedang turun. Muka Nabi dipucat peluk. Sampai Nabi kata rambut kububan sebab wahyu. Berat. Aku nak tengok tu surah Hud kan. Nabi punya rambut tu dikuban banyak. Surah Hud berat. Dalam ayat Quran tu Tuhan kata fastaqim kama umirta. Hendaklah engkau istiqamah hai Muhammad seperti mana engkau diperintahkan. Istiqamah ni berat. Nabi kata sampai berubah rambut aku. Surah Hud itu turun. Bukan untuk aku. Istiqamah tu berat. Untuk umat. Aku takut umat tak boleh buat. Ini berubah rambut Rasulullah surah Hud tu. Payah istiqamah ni. Baik senang. Nak istiqamah. Tahajud boleh lah. Nak tahajud malam. Sorry. Salawat boleh lah. Salawat apa? Salawat alhamdulillah lah Ustaz. Saya alhamdulillah lah. Saya boleh salawat 300. Alhamdulillah sehari 300. Istiqamah. Tak lagi lah. Nampak? Istiqamah payah. Sebab tu turun ayat tu Nabi berubah. Beratnya wahyu. Nabi SAW pernah duduk atas unta nak bergerak. Nak bergerak. Wahyu turun waktu Nabi duduk atas unta. Unta tu jatuh. Terkepak kaki dia. Waktu Nabi duduk atas unta, wahyu turun kat Nabi. Nabi duduk atas unta. Wahyu turun kat Nabi. Tiba-tiba waktu turun ni terkepak kaki dia. Jatuh apa unta tu. Punya berat wahyu. Dia kata kalam Allah Ta'ala bukan sembarangan. Tu terjemah tu bukan kalam Tuhan. Terjemahan daripada kalam Tuhan. Sebab Tuhan yang cakap makhluk tak dapat. Bukan berhuruf bersuara bagi kita. Nabi tengah tidur atas riba Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali tengah berehat, Nabi tak kepala atas Sayyidina Ali. Nabi ni dia rapat dengan sahabat-sahabat Mesir sampai tak tu. Dia tak kepala atas riba sahabat tidur. Wahyu turun, Nabi ni bercerah peluh kepala Nabi duduk atas riba Sayyidina Ali. Sayyidina Ali duduk pegang paha lagu ni. Sampai disebut dalam ayat Sayyidina Ali kata hampir-hampir patah tulang paha aku ketika tu wahyu tadi. Berat pada Nabi tiba-tiba berat. Aku tahan paha aku tadi tu. Macam mana batu? Tanggungjawab dari Nabi Rasul bukan seronok. Berat. Begitu juga wali-wali Allah. Berat, bukan seronok. Ini wali dia tak kata dia wali berat. Ujian banyak. Allahumma salli ala Muhammad. Itulah yang Tuhan bagi kepada Rasulullah. Tapi yang Tuhan mulia Nabi kita Muhammad. Tadi Nabi Musa tu baru bercakap dengan Tuhan. Lazat tak ada dah. Sampai dikatakan ulama Tuhan buka injak Nabi Musa untuk dengar kalam Tuhan ni.
Sampai tak apa? Sampai tak Nabi Musa boleh dengar bunyi semut hitam yang berjalan di waktu malam. Kaki, tapak kaki semut tu Nabi Musa boleh dengar walau jarak dia 800 km. Dengar lah. Tuhan buka hijab Nabi Musa untuk dengar kalam Tuhan. Itu Nabi Musa. Tapi baru dengar kalam pun dah asyik, dah zauk, dah tenggelam, dah seronok, dah tak mau dengar dah kata makhluk. Baru dengar kalam Tuhan. Tak tengok lagi. Siapa yang diberi tengok? Rasulullah. Itu pangkat paling tinggi, melihat zat Tuhan. Tak boleh. Makan bukan sebarangan lihat zat Allah. Dan Nabi Muhammad mampu tanggung. Padahal waktu Nabi Musa kata, Rabbi arini, hai Tuhan ku tunjukkan dirimu, aku nak tengok. Waktu Nabi Musa minta lagu tu, disebut dalam kitab Allahumma salli ala Muhammad, dalam kitab Kasyif saja. Begitu dalam kitab Nurul Zalam. Ketika Nabi Musa minta, ya Allah tunjukkan dirimu, ketika itu malaikat langit pertama turun. Bunyi gempitan dengan macam buruk. Dung dang dang. Ayuh, turun malaikat pertama. Langit pertama, hai Musa, hang minta apa ni? Aku minta nak tengok Tuhan. Apa dia yang hang minta? Kami malaikat tak nak minta lalu ni berat. Tak mau, aku dah putih dan nekat memang nak tengok zat Allah. Naik, minta lagi. Turun malaikat yang kedua pula. Musa jangan minta. Berat permintaan ni. Hang tak ada tanggung. Hancur lebur pada hang kalau datang nak tengok zat Allah. Tak boleh pergi. Tak mau, aku dah nekat, aku nak tengok juga. Naik. Turun lagi ketiga. Begitulah sampai lagi ketujuh. Bunyi khayum, bumbang di langit tu macam disebut dalam kitab macam rantai besi yang besar dihempak ke batu. Bunyi pang pang bunyi malaikat dah turun. Ayuh, malaikat dah menyembang tu. Apa dia yang Musa minta ni pelik sangat. Turun malaikat lagi ketujuh. Musa hang minta apa? Tarik balik Musa tak boleh. Hang tak mampu tanggung. Aku nak tengok juga zat Allah. Aku nak tengok juga. Naik, turun Jibril, turun malaikat muqarrabin, turun malaikat pembawa arash, hamalatul arsy kurbiyun turun. Tak mau terima juga. Baik. Allah kali Tuhan kata kepada Musa. Kau dia cakap direct. Tuhan kata, ya Musa lantarani, kau tak boleh tengok aku sampai bila-bila. Tak mampu. Walakin unzur il jabal, tengok gunung. Tu sinar. Kalau gunung ni boleh tetap di tempat dia waktu aku buka, bukan zat aku. Aku baru terjemah. Tajali nur aku, cahaya yang aku cipta. Belum tengok zat aku. Baru nur aku cipta, aku tajali, aku pesahi di gunung ni. Kalau gunung ni tetap, baru hang boleh tengok. Kalau dia tak, hang dah tengok. Buka hijab, tajali nur. Disebut oleh ulama macam hujung kuku tu, kecil je. Nur Allah Ta'ala yang Tuhan tajali kat gunung tu. Fasu'iqa, pecah. Ja'alahu dakka, berkecai gunung tu, kentung. Fasu'iqa Musa, pingsan bagi Musa. Bangun Musa, tutu ilahi, aku taubat kepadamu ya Allah. Aku minta benda yang tak betul. Dia minta, Tuhan tak izin. Nabi kita minta tak? Nak tengok Tuhan. Dah Allah bagi kepada Rasulullah. Itu pangkat Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tengok, tak ada mudarat apa pada diri pada tubuh Rasulullah. Tak ada yang ditelah. Hanya zat Nabi kita, badan Nabi kita yang mampu tanggung tengok zat Allah pada alam dunia ni, belum akhirat. Dapat tengok dah. Sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Nabi Muhammad turun pada Isra Mi'raj, kita baca dalam kitab Kifayatul Mutaj, bila Nabi Musa turun dan Nabi Muhammad turun sampai pada langit ketiga, jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa tengok Rasulullah. Dia tengok muka Nabi Muhammad. Dia kata, amboi Muhammad, elok daripada mana kau datang? Dia kata, aku baru pulang. Aku diberi izin melihat zat Allah. Allah kata, benda yang aku minta aku tak dapat. Engkau tak minta, engkau dapat Muhammad. Dan tak mudarat engkau sekalipun Muhammad. Dan aku nampak kesan nur yang kau lihat tadi. Engkau melihat zat Allah. Aku nampak kesan dia pada tubuh engkau. Itu lagi disebut oleh ulama. Nabi Musa membuat akal. Dia kata 50 banyak. Naik pula kurang pergi 5. Padahal bukan Nabi tak kurang. Tu kau umat dia. Sebab dia tahu bila Nabi Muhammad naik, bertemu, diperlihatkan zat Allah, bila Nabi turun, diri Nabi Nuh dia ditambah lagi elok. Naik pula turun lagi elok. Naik pula turun lagi elok. 9 kali Nabi Musa naik. Nabi Muhammad kita SAW naik. Bila naik lagi elok. Nabi kita nurun yatala'la, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Sallallahu alaihi wasallam. Bila turun yang terakhir, Nabi Muhammad kata tinggal 5 Musa. Kalau aku minta dengan celaka umat aku tak ada hubungan dengan Tuhan. Tinggal 5 ni je. Bila dah bang itu tak mau naik dah, nak turun, Nabi Musa menangis. Wahai Muhammad, aku tak mahu tinggal, aku seronok dengan hang Muhammad. Aku lazat tengok zat hang, diri hang rasa lazat sebab hang dah melihat zat Allah. Aku tak boleh tengok zat Allah. Jadilah aku tengok zat yang pernah tengok zat Allah. Jadilah dia kata. Nabi Musa kata, tak boleh umat aku di bawah, aku nak kena tunggu umat aku. Kalau begitu janji dengan aku Muhammad jadi dalam surga. Nangis Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Ha itu nak.
Macam mana peristiwa tingginya pangkat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Taala. Bukan sembarang. Kita punya nikmat dapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu pun malas salawat lagi. Orang habaq maulid pun tahu apa nak jauh sangat. Dia ingat maulid ni macam sambut birthday kawan-kawan dia. Ha? Ni sambut siapa dia ni? Sambut manusia yang pernah lihat zat Allah, kekasih Tuhan yang paling tinggi, martabat yang tak pernah dicapai oleh mana-mana Nabi dan Rasul-Rasul, hatta mana-mana wali sampai hari kiamat takkan pernah sampai disebut oleh ulama Nabi-Nabi yang lain dan Rasul-Rasul disebut dalam kitab seperti debu-debu di tapak kaki Nabi Muhammad. Pangkat Rasulullah bukan menghinakan Nabi-Nabi lain, tak, mereka mulia, tetapi nak abang pangkat jauhnya pangkat mereka tu. Depa Nabi-Nabi dan Rasul yang lain seperti debu-debu yang melekat di tapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ulama kata nanti Nabi-Nabi yang lain di akhir kiamat, kalaulah Tuhan kata, hai Nabi-Nabi yang lain, hamparkan kepala-kepala kalian sebagai permai lagi, beri Muhammad dia pakai hampar. Itu pangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sembarangan kekasih kita. Baik apa? Baik kita umat akhir zaman. Nabi Daud dia munajat dengan Tuhan. Dia kata, hai Tuhanku, khabarkan kepadaku apa nikmat yang paling kecil yang kau cipta. Tuhan kata, yang paling kecil aku cipta pada manusia, nikmat yang paling kecil ialah nafas. Kecil ke nafas? Tu pun boleh bayar nak kecil tu. Nafas ni kita kata kecil apa? Kalau berhenti dia mati. Tapi nafas tu paling kecil. Dia kalau kita bagi hadiah kat orang yang biasa-biasa, kita lihat kecil. Kalau hak orang besar-besar, kawan rapat kita, kekasih kita, kita lihat special. Hak kecil tu ambil kat semua menafas ni, hidup semua menafas ni. Mati kat orang lain lah, hidup ni semua menafas. Tapi Nabi Daud tanya, wahai Tuhan, apa nikmat yang paling besar yang kau cipta? Yang paling besar yang kau cipta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan baik kat siapa? Kat kita. Mana cinta tak kat kita? Ya, cinta tu. Dia bagi hadiah paling istimewa sallallahu alaihi wasallam. Tu pun ingat nama qasidah pun tak puasa apa. Aduhlah bengong. Bagilah ada perasaan sikit Nabi kita nak tumpah syafaat dia esok akhirat tu. Dengar suara dia esok akhirat pada dah, tak nampak pun tak apa. Dengar suara dia panggil kita mai dekat dengan dia. Allahu akbar, kau dah tahu dah nak dapat syafaat. Kalau suara pun tak dengar, muka tu nak nampak, tahu dah. Aku ni bungkus dah. Aku ni bungkus dah. Ulama kata suara Rasulullah ni lebih lunak, lebih elok, lebih lembut daripada suara-suara ibu kepada anak ni. Kalau orang ni, maknanya apa? Orang ni tenang hati. Masalah bulan-bulan dia nak suara dia hilang sekali. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam letak suara dia. Hantulah Nabi kita yang bukan sekadar mendengar kalam Tuhan, bahkan dibenarkan melihat zat Allah yang tak tahu kita. Bila Nabi turun, orang tanya, wahai Rasulullah, macam mana kau melihat zat Allah? Nabi diam. Nabi kata, la takayyifu bi kayfiyatin. Aku tak boleh kaifiat dengan apa kaifiat. Tak ada cerita, tak ada macam nak macam dengan apa. Hanya aku letak dalam ilmu Tuhan. Tuhan bagi kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu orang baca qasidah apa? Rabbi khalaqtaha min nur, fihi tiram, nadahu aqbil ya mukhtar, antal amin. Rabbi khalaqtaha min nur, fihi tiram, nadahu aqbil ya mukhtar, antal amin. Rabbi, Tuhanku, khalaqtaha min nur, kau cipta Nabi Muhammad daripada cahaya. Fihi tiram, padanya kemuliaan. Nadahu aqbil ya mukhtar, kau panggil dia pada malam Mi'raj. Mendekatlah hai Muhammad, mendekatlah yang terpilih. Antal amin, kaulah yang dipercayai. Aku percaya kau untuk bawa manusia dalam surga. Kaulah yang terpilih. Lepas itu apa? Lammartaqa baital ma'mur, Salla imam. Lammartaqa baital ma'mur, Salla imam. Takkanlah kau sampai pada Baitul Ma'mur. Tu bangunan yang paling tinggi, tempat malaikat tawaf, Baitul Ma'mur. Ketika kau sampai pada Baitul Ma'mur, Salla imam, kau solat di sana. Tuhan izin kau solat di sana. Yang mana manusia tak sampai. Bayang dia. Kemudian wa qad nada min rabbih bahil jalil
Waqad nada min rabbihi bahil jalil. Lalu engkau pun mendekat kepada Tuhan yang maha agung, maha mulia. Al-bahil al-jalil, yang megah lagi mulia. Nadahu, Tuhan pun kata kepada engkau, aqbil ya mukhtar, menghadap kepada Tuhan terpilih. Antal amin, kaulah yang dipercayai. Kau yang dipercayai. Pangkat yang didapatkan hanya oleh kasih Tuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita di sini, Allah salli ala Muhammad, saya punya perangai, saya tak suka baca kitab untuk orang dapat ilmu. Saya baca kitab untuk orang kenal Tuhan dan cinta kepada Tuhan dan kepada Nabi. Kalau sekadar kata kitab, semua boleh. Orang kafir yang baca kitab, mereka dah lebih alim daripada kita, tapi mereka tak ada iman. Kita mengaji untuk beriman. Kita mengaji untuk lepas pada itu kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Perubahan berlaku dalam kerohanian kita. Bukan sekali kita khatam kitab. Dulu kita nak baca Quran, dia tak berapa nak selera. Lalu kita mau dah baca Quran, kita tahu kita cakap dengan apa? Kalam Tuhan. Dulu kita nak salawat, kita tak apa nak zaud. Lalu ni salawat kita jatuh yang mata. Kita dah sayang kat Nabi Muhammad. Itulah tujuan kita mengaji. Bukan sekadar berhenti baca kitab. Bukan berhenti dia baca kitab. Oh, saya dah khatam 5 kitab. Macam mana perubahan rohani? Macam tu. Dulu salawat malas, sekarang salawat malas. Dulu salawat tak rasa apa, lah sekarang salawat tak rasa apa. Dulu baca Quran tak boleh nak menangis, lah ni baca Quran tak boleh menangis. Jadi apa tujuan mengaji? Tujuan mengaji bukan untuk khatam kitab. Tujuan mengaji bukan untuk hiburan, untuk main ha lawak balik. Baik tengok marah je lawak. Tujuan mengaji ialah kamu menjadi lebih baik. Kamu lebih mendekat kepada Allah. Dulu kamu dengan Tuhan lebih kurang. Lah ni kalau bab Tuhan kamu dahulukan daripada yang lain. Allah dulu bawah. Dulu dengan Nabi lebih kurang. Lah ni kalau sebut nama Rasulullah, ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengar cerita Nabi, ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya ilmu kamu berkat. Nak tahu kata ilmu kita berkat, menjadi kita. Kalau tak menjadi, maknanya ilmu tak berkat. Dulu lagu tu, berapa banyak di masjid mengaji untuk tu saja. Minta maaf sebut, bukan saya nak hina apa. Saya nak suruh kita muhasabah tentang diri saya sendiri. Berapa banyak mengaji yang sekadar untuk mengisi masa antara maghrib isyak. Pulang ni tak tambah-tambah apa. Ustaz cerita bab duha, sampai sudah tak buat pun duha. Ingat lah. Cerita minta tasbih, tak buat pun minta tasbih sudah. Cerita berzikir banyak, tak berzikir pun tasbih tak lekat beri tangan. Jadi pergi ingat untuk apa? Dia kata, pergi mengaji buat pahala lah, buat amal tak kira. Ya Allah, Imam Ghazali apa? Wahai anakku, ingatlah bahawa ilmu itu tidak bermanfaat kalau hanya ilmu sahaja, kecuali engkau beramal dengannya. Lepas dia amal, terbit, tak boleh buat semua, dia nantinya semua. Kut dia mengaji Ustaz Kajat main sunatnya kat 1000 jenis mampu nak semua. Dia jaga ada 3 benda. Dalam qibla subuh ke, duha ke, tahajud ke, tak dapat ba'diyah zuhur ke, qabliyah zuhur ke, dapatlah sikit-sikit. Tak boleh buat semua dah. Tak boleh nak borong semua, ambil kat sikit-sikit. Salawat, alhamdulillah, dulu tak salawat lepas mengaji. Tak boleh buat banyak 100 kali tarik istiqamah, kita bawa 100. Ada perubahan. Ni mengaji saja. Tak ada apa-apa. Dengan lagi begitu, dia ingat Tuhan ya, tengok pandangan makhluk tu. Makhluk kata, oh dia mengaji tu alim tu, kesabaran tu betul. Makhluk punya pandangan Tuhan tak peduli. Hang buat amal dah hang mengaji tu. Zikir dia mana? Bertambah tak zikir hang lepas? Alhamdulillah dah. Lepas mengaji ni kalau saya berzikir, senang je dia kata, wah dosa banyak dah dengan Tuhan. Pasal ilmu berkat. Dulu salawat. Orang cerita pasal Nabi Muhammad, baru sebut Nabi Muhammad, muat 4 kali ya. Nabi Muhammad lebih daripada budak-budak. Tapi lalu ni dengar nama Rasulullah SAW, dia Allahumma salli ala Muhammad. Cerita pasal Nabi, dia bagi perhatian. Rasulullah pula dengar pasal Nabi Muhammad, kasih aku dan Nabi aku. Dia bagi perhatian. Maknanya ilmu dia berkat, membuahkan dalam hatinya iman, takwa, akhlak peribadi. Kita mengaji nak bagi ada akhlak lah kali. Akhlak dengan Tuhan, akhlak dengan Nabi. Macam mana akhlak Nabi? Kita tak nak Abang Aisyah ni. Di akhirat esok, amal kita yang banyak ni yang akan Tuhan timbang nanti. Tuhan ni sari'ul hisab, latifun khabir. Cepat hisabannya, lagi halus teliti dia. Dia akan teliti kita punya amal sampai kita sendiri tak berharap dengan amal kita. Tuhan Tuhan teliti kita. Kita ada kuasa kemas amal kita kan? Esok dia hisap amal kita. Sampai waktu dia hisap dia ambil semayang. Kata dia semayang tu. Semayang ni tak kena, tak kena. Bacaan tak betul ni, makhraj ni tak khusyuk ni apa. Dia timbang tu sampai lagi kita dengar. Kita kata apa? Kita kali sebelah orang kita. Aku tak harap amal yang aku nampak. Sampai tak kita putus harap dengan amal kita. Nama kata dia betapa
Maha mengetahui. Habis itu buat amal apa? Kita buat amal sebab perintah. Kena jalankan perintah. Bak nak terima kerja kita. Tapi kita kena buat watak kita. Lepas tu bila dia timbang, dia halusi, waktu tu kita nak harap apa? Satu amal yang tidak akan ditolak sampai bila-bila. Walau kana minal fasiqin, walau daripada orang fasik, walau kana minal munafiqin, walau daripada orang munafik, kata ulama. As-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah. Waktu kita punya amal ni Tuhan ambil kira apa semua ni, yang ni lempak. Ni malaikat ambil lempak muka dia. Semayang ni tak khusyuk, ambil lempak. Yang ni ambil lempak, yang ni ambil lempak. Kira-kira pimai. Lepas tu tak kira lagi dosa. Dosa dengan Tuhan, dosa dengan manusia, mengumpat, memfitnah, memburukkan, tak bayar hutang, begitu, begini, berkena, ambil harta anak yatim. Kira-kira faraid tanah tak kena, apa semua ambil ni. Dosa punya banyak, tak tahu, memang tak lepas dah. Memang tak lepas dah kecuali Nabi-Nabi. Sampai ulama kata teruknya pada masa Nabi-Nabi dalam kitab Bujair ini kata, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul pada hari itu, mereka lupa kata mereka maksum. Kelapa takut, mereka lupa kata mereka maksum. Mereka ingat mereka pun hisap kat dia. Dan mereka terlupa kata mereka tu Nabi dan Rasul. Lupa. Allah ketaknya hari itu. Kata Nabi, kata ulama pada hari itu, Tuhan tak pernah tunjuk marah dia macam mana marah pada hari itu. Hari itu paling terakhir. Sampai Nabi-Nabi itu semua diam. Tak ada siapa boleh cakap. Senyap sunyi. Itu yang kita baca hadis sahih tu kan. Umat-umat pencari Nabi Adam, Ibrahim, Musa, Isa, semua geleng kepala. Satu yang kata mereka, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, mata-mata. Nak teriak-teriak, aku kata aku pun tak terlepas teriak ni. Padahal Nabi tu. Nabi dah dosa dah. Amal daripada Tuhan terima dah. Dia pun sebenarnya khusyuk dah. Itu confirm dah. Nafsi-nafsi. Pergikan Nabi Ibrahim, nafsi-nafsi. Pergikan Nabi Musa, nafsi-nafsi. Pergikan Nabi sampai Nabi Isa, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Kami tak pernah tengok Tuhan marah macam mana marah hari ini. Kami pun tak orang. Kami pun tak yakin kami selamat. Bila lagu tu baru orang ni, habis tu nak cari siapa? Nak cari siapa ni? Semua tak mahu tolong. Semua nafsi-nafsi kami ni macam mana? Dia galut dah umat. Betul dia kata apa? Ikhtar utluk Muhammad. Cari Muhammad. Dia saja yang dibenarkan bercakap pada hari ini. Dan dia saja yang diharapkan pada hari ini. Muhammad sahaja yang diharapkan pada hari ini. Orang bercari Rasulullah. Aina Rasulullah? Di mana Rasulullah? Di mana Rasulullah? Pergi ke hulu gini. Tiba-tiba malaikat Jibril kata, "Kunaka Muhammad? Sana Muhammad." Tu Muhammad di sana. Nampak dari jauh, nampak cahaya terang tu. Lari berbusuk-busuk umat daripada Adam sampai Muhammad ni semua berebut. Lari pergi Rasulullah. Ya Muhammad ni duduk empat dalam belakang, tak nampak ni duduk keluar tangan. Kan ramai-ramai macam kita buat haji umrah, duduk keluar ke belakang ni. Saya macam mana? Duduk ayuh. Nabi kata tenang. Biar aku bercakap dengan Allah. Tu harapan kita pada hari kiamat. Sallallahu alaihi wasallam. Tu pun tak sayang lagi, bodoh. Tu kata terang. Tak ada lapik dah keram. Duk malas kalau buat isteri keram. Nabi tak tahu punca ni. Bila kata lagu tu, Nabi kita SAW pun pergi ke bawah aras. Nabi sujud di bawah aras. Lama sujud. Bila kata 40 hari yang sujud. Ada lagi seminggu yang sujud. Kira-kira masa tu seminggu. Kira-kira masa tu 40 hari pada pendapat yang ni. Lama. Sampai Tuhan kata, "Ya Muhammad, irfa' ra'saka." Angkat kepala kau. Is'al, minta. Sal, tu'ta, kau nak bagi apa kau minta. Wasfa' beri syafaat. Tu syafaat mau kau beri. Hal yang tak terima. Hang saja kau beri pada hari ini. Nabi dengar tu, Nabi bangun tu, Nabi kali-kali Nabi kata, "Aina ummati?" Mana umat? Hak tu dulu. Umat lain belakang. Umat aku dulu sini. Yang mana main depan? Yang paling banyak salawat kepada Rasulullah. Yang paling depan kali. Nabi tengok dia. Nabi kata, "Engkau sini." Sebab Nabi kata, "Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan." Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat, orang yang paling banyak salawat dia kepada aku. Al-Tabaqal hadis sahih. Yang paling banyak salawat, yang paling banyak salawat banyak kali dia sebut. Yang paling banyak salawat. Jadi wirid lah setiap hari. Sehari sekali, 100 kali, apa salahnya jadi wirid. Wah, istiqomah ajak anak kita salawat. Sepupu saya, anak dia baru dia dua, dia dua. Dia didik anak dia setiap hari salawat 500 kali. Lekat budak tu, nak main pun salawat tu. Cukup 500 baru pindah bertikar ke nak agak pokok ikut orang. 500 kali. Bukan payah didik anak kita buat, kita ajak aja salawat kat Rasulullah. Bagi masa 10 minit, 15 minit salawatlah 100, tapi main lepas tu. Apa salahnya?
Tak tanya salawat ke tak? Sama dengan mak dia pun. Nampak dia pun tak salawat. Allah bukan sini, Uganda. Sini semua ni salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi cari umat yang mula-mula sampai kepada Rasulullah ialah orang yang paling banyak salawat kepada Nabi kita Muhammad. Bila Nabi tengok kita, Nabi cari kita, Nabi peluk, Nabi menangis, rindu kepada umat dia tu, Nabi kata sekarang ikut aku kita ke Telaga Kausar. Nak pergi Telaga Kausar, kata Sa'ad Muhammad, hisab dulu, lepas tu baru dia menayang. Allah Akbar. Betul, kita bila bangun tidur cari apa? Cari dahaga. Mati ni mendahaga kan. Kita bangun daripada kubur tu dahaga ya Rabbi. Dahaga sangat-sangat. Tapi tak boleh minum, tahan. Berapa ratus tahun di padang mahsyar? 50,000 tahun di padang mahsyar. Hisab, bab hisab tu. Tak jalan pergi jalan sirat apa ni. 50,000 tahun sampai disebut dalam kitab. Pecah betul-betul. Pecah tapak kaki. Meleleh darah dan darah. Teruknya di padang mahsyar tu. Sampai tu yang kata tak dalam lampu perlu masing-masing. Lalu Nabi syafaat. Yang mana yang berat belah jahat, yang mana salawat dia berat belah baik. Yang mana yang sama berat dia berat belah baik. Yang mana yang masuk syurga dah diangkat darjah. Yang mana masuk neraka Nabi tarik lepas. Kalau dia umat Nabi yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis semua dah baru Nabi panggil. Yang mana yang lepas ikut aku, kita pergi minum Telaga Kausar. Nabi suap dengan tangan Nabi sedang minum. Minum. La nazba'u ba'dahu abadan. Kamu takkan dahaga lagi lepas daripada kamu minum. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak jumpa Nabi di hari kiamat, menyesal semisal-misal. Tahu dah ahlun nar, ahli neraka. Mudah-mudahan kita semua ahli mendapat syafaat Rasulullah. Nak buat apa? Saya selalu kata kat sahabat-sahabat dan murid saya di sana, saya kata, tempahlah tempat dudukmu dengan salawat. Kamu ada tempat duduk. Kalau kita tengok wayang, boleh pilih nak duduk depan ke, tengah ke, belakang. Nabi kata yang paling dekat dengan aku, cuma bila ada wayang tak seorang duduk dekat, tak nampak. Dia duduk. Duduk belakang orang nampak dia. Tapi dengan Nabi, yang paling depan dah scene yang paling cantik sekali. Boleh tengok face to face Rasulullah. Nabi kata apa tadi? Tempat duduk apa? Salawat kepada Nabi. Siapa yang paling banyak salawat? Dia adalah yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua ni tekallah salawat. Jangan mana salawat. Saya kata dalam jaminan Allah, ahli salawat dalam jaminan Allah. Kenapa Nabi kata man shalla alaihi wa sallallahu alaihi wasallam. Siapa salawat aku sekali, Nabi kata Tuhan salawat dia 10 kali. 10 kali Tuhan beri rahmat dia. Tak ada satu amal yang Tuhan janji kita kecuali salawat kepada Rasulullah. Ada tak tuan? Siapa semayang sekali Tuhan bagi 10 salawat dia? Tak ada. Siapa sedekah sekali 10 rahmat dia? Tak ada. Walaupun itu semua amalan baik, hanya salawat sahaja yang Tuhan kata, siapa salawat kepada aku sekali, aku salawat kepada 10 kali. Apa salawat? Daripada makhluk kau tu? Daripada Tuhan kepada makhluk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Besar. Mudah-mudahan kita semua ahli salawat insya-Allah. Baik, kita buat di situ dulu untuk pengajian kita kali ini. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan semuanya mendapat rahmat berkat insya-Allah. Oh. Ini yang video tu. Allahumma salli ala Muhammad. Kepada semua jemaah muslimat lah yang mengaji ni, alhamdulillah kita sampai pada sifat yang berapa? 12 sifat kalam. Saya Allahumma salli ala Muhammad akan berangkat keluar daripada Langkawi yang ada Rabu ni. Saya pindah duduk belah sana, tak duduk sini lah. Saya tak duduk sini, saya duduk di Tera. Saya buka pusat pengajian di situ. Pusat pengajian bukan tidur lah, bukan pondok. Maksudnya majlis taklim. Orang ulali kan mengaji. Kita balik esok mengaji pula, balik situ lah. Saya korok. Di Tera saya korok. Tidak, tak tidak. Ada dekat belah bidang juga. Oh, saya tak mesti, tak boleh nak ingat kat tu. Tapi belah dekat dengan sekolah hidayah Islamiah mana? Sekolah agama, di jalan. Jadi Bapak Muhammad, saya akan di situ dan bidang saya tumpul itu adalah bidang tasawuf. Mana kata yang mana itu orang yang mengaji tauhid bekal lepas dah, hampir fardu ain. Dia memang kita sendiri itulah tempat saya pimpin majlis zikir, majlis salawat, majlis tarekat dan juga bacaan kita tasawuf hikam, bijak ulumuddin, Syarul Salikin. Bila hidayah dulu tak lah. Tasawuf memang bidang saya tu, meja saya tu. Cuma tauhid ni saya sedang mengaji, maka saya ajak juga sebab orang kau ini pengajian tauhid kurang. Tapi insya-Allah saya cuba ikhtiar pengajian ni tak berhenti. Insya-Allah lah. Cuma dia tak jadi mingguan lah.
dia jadi bulanan hari ni. Cuma ni saya buat siaplah persediaan kan. Saya balik tu contohlah saya katalah saya balik sebulan sekali. Sekali saya betul, kemudian saya balik seminggu sebab saya nak jalan mak ayah masa saya lagi kan. Saya akan buat one shot tau. Saya akan betul-betul mengaji 2 hari 3 hari tu dulu. Maksudnya hari ni baca, besok baca, lusa baca. 3 hari berapa hari tambah abang betul. Takut aku pun. Tu sehari. Sehari, 2 hari, 3 hari. Itulah saya akan buat. Jadi yang berminat nak mengaji datanglah. Terus mengaji.